Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kita masih lagi bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Dr. Abdul Rahman Rafad Al-Basha, 65 gambaran kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada sahabat yang ke-13. Sahabat yang ke-13, sahabat ni namanya Salman Al-Farisi. Sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang mana sahabat ini dia bukan daripada Ansar dan juga bukan daripada Muhajirin. Bukan orang Mekah, bukan juga orang Madinah. Salman Al-Farisi merupakan sahabat yang berasal daripada Iran, Parsi. Ataupun nama sekarang dia adalah Iran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi puji Salman Al-Farisi ni, laukana iman bi Suraya. Kalaulah iman itu terletak jauh di bintang Suraya, yang jauh tak boleh dicapai oleh manusia, lana lahu rijalun min haula. Ketika itu hanya pemuda daripada kampung Salman sahaja yang boleh menggapainya. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu satu tempat yang mana kita nak mencapai tapi manusia tak boleh mencapainya. Hanya seorang sahaja lelaki dan pemuda itu adalah Salman Al-Farisi. Nanti di hujungnya kita boleh tahu sebab apa Nabi SAW sebut begitu kepada Salman Al-Farisi. Nabi puji Salman Al-Farisi ni. Kisah pemuda yang mencari kebenaran agama yang benar. Cerita hari ini saya nak bawa, kita sama-sama duduk di sebelah Salman Al-Farisi, tengok perjalanan dia mencari agama dan Tuhan yang benar. Hari ini insya-Allah tuan-tuan kita sama-sama ikut Salman Al-Farisi insya-Allah. Kisah pemuda yang mencari kebenaran agama yang benar. Tuan-tuan, siapa-siapa dalam alam ini, manusia, kalau dia mencari kebenaran, tak kiralah apa-apa pun kebenaran, agama Tuhan yang satu, maka Allah akan pimpin dia dan pandu dia sampailah dia bertemu dengan Allah, Tuhan yang menciptakan dia. Ini selalu saya temu bual, kadang-kadang mualaf baru ke, dia akan sebut selalunya dia tidak, jaranglah yang didakwahkan. Dia ada orang datang, dia cerita pasal Islam. Kebanyakan daripada mereka adalah mencari kebenaran dan berfikir. Dia berfikir, dia ada rasa nak fikir, maka dia akan mendapatkan jawapannya. Salman Al-Farisi ni dia berasal daripada Iran, bahagian Asfahan. Asfahan. Salman Al-Farisi berasal daripada situ dan ayahnya merupakan ketua daerah, kita katakan dia sebagai ketua kampung, seorang yang kaya raya, dan ayah dia mempunyai satu tanggungjawab dalam agama dia. Maksud tanggungjawab dalam urusan agama Majusi. Di Iran ada satu agama, mana agama majoriti dia pada ketika itu adalah agama Majusi, agama menyembah api. Ayah dia bertanggungjawab menjadi
orang agama yang mana tugas dia hidupkan api tersebut, jangan bagi padam. Api itu akan kekal menyala sepanjang tahun. Tuan-tuan, siapa Tuhan? Api ke ataupun ayah Salman Al-Farisi itu yang memberikan nyawa untuk api itu kekal menyala. Jadi agama pada ketika itu adalah agama Majusi, yang mana agama dia menyembah api. Dan setiap daerah ayah Salman juga menjaga Salman Al-Farisi ini tak benarkan daripada lahir sampailah anak ni remaja, dia tak benarkan anak dia ni keluar main petang-petang, main bola ke, keluar jumpa kawan ke, tak. Dia duduk di dalam rumah. Kata Salman Al-Farisi, aku seperti kanak-kanak perempuan pada ketika itu yang dipelihara oleh kedua ibu bapa demi menjaga keselamatan. Sebab ayah kepada Salman Al-Farisi ni, dia nak anak dia mewarisi dia. Jadi dia tak nak anak dia keluar terpengaruh dengan ajaran lain ke. Dia nak anak dia ni nanti sampai masa ambil kedudukan dia dalam urusan agama dan juga dalam urusan pemerintahan, ketua kampung ataupun daerah pada ketika itulah. Siapa dia? Ayah kepada Salman Al-Farisi. Kemudian apa yang berlaku? Salman Al-Farisi ni dia tekun belajar agama Majusi dan Tuhan mereka api. Kita kata ayah ustaz, anak pun orang yang tekun, anak pun sekolah agama, macam tu. Ayah dia pun orang agama, anak dia pun sama juga. Salman Al-Farisi ni tekun belajar agama Majusi dan Tuhan mereka pada ketika itu adalah api. Dan setiap daerah di Iran ada api-api yang besar. Macam Malaysia, okay, Negeri Sembilan ada satu api yang besar dan api yang agung. Begitu contoh dia, tuan-tuan. Setiap daerah ada api, dan mana api ini akan dipelihara dan dijaga daripada terpadam dalam sepanjang tahun tersebut. Dan Salman seorang yang tekun dengan agama, sama macam ayah dia. Tugas Salman ini adalah menjaga api supaya tidak padam. Ayah dia bagi keluar Salman. Tugas ayah dia seorang yang kaya raya, menguruskan ladang, jual barang berjual hasil daripada ladang, hasil daripada kebun. Ditugaskan kepada anak dia, Salman, kau hari-hari pergi tengok, cek api ni menyala ke, tak menyala ke, kurang menyala ke, kekalkan api tersebut. Jadi Salman Al-Farisi dapat ruang itu sahaja untuk keluar daripada rumah. Dan kawasan rumah dia dengan kawasan api tersebut sangatlah dekat. Kita nak faham apa, tuan-tuan? Nak faham masjid ada quarters. Macam itulah. Saya sebut ni supaya apa? Supaya kita dapat gambarkan. Oh, macam ni rupanya. Kenapa rumah dia dekat sangat dekat api, tak terbakar ke? Cuma nak bagi tahu begitu. Salman Al-Farisi, rumah dia dekat dengan kawasan api yang besar tu, untuk dia kekalkan api itu supaya sentiasa menyala. Dan ayah Salman setiap hari keluar ke ladang untuk pergi melaksanakan perniagaan dia. Tengok pekerja stok hari ini macam mana tanaman, kan, nak hantarkan, nak sampaikan kepada kedai-kedai. Itu tugas ayah Salman Al-Farisi. Sampailah satu hari keadaan ayah dia sangat sibuk. Dia kata, wahai Salman, ayah sibuk hari ini menguruskan ladang. Ayah nak kamu pergi uruskan ladang. Ayah sibuk dengan ladang dan sebagainya, tak dapat nak selesaikan urusan agama. Hari ini Salman, kau pergi uruskan ladang. Pergi tengok, pantau pekerja macam mana, kan, siapa MC, siapa kerja. Jadi Salman Al-Farisi ni ditugaskan. Jadi Salman ni dia cukup seronok. Sebab apa? Dia boleh pergi jauh sikit. Selama dia ni pergi nyalakan api je. Hari ni pergi ladang ni jauh sikit. Dan kalau pergi ladang uruskan ni mengambil masa yang lama. Dalam perjalanan Salman Al-Farisi dia berjalan nak pergi ke ladang, dia singgah dekat satu rumah ibadah. Tuan-tuan tengok ni perjalanan Salman Al-Farisi. Dia sampai dekat satu rumah ibadah, dia pergi intai dekat tingkap rumah ibadah tersebut.
Dia tengok ada orang yang sedang ibadah, sedang solat. Tuan-tuan, agama pada ketika itu adalah agama saki-baki syariat Nabi Ibrahim. Jadi dia tengok ada solat dan dia tengok, dia nampak agama yang orang ni buat ataupun cara sembahan mereka ni jauh lebih tenang daripada agama aku sendiri. Sebab apa nak sembah api kan? Apinya besar, nak pergi sembah Tuhan terasa barang dia. Kita kalau memerun pun api itu tiba-tiba besar, panik. Saya pernah ranting-ranting saya kumpulkan, tiba-tiba dia betul-betul kering tu, api tu nak kena dah tiang wire elektrik. Kelang kabut tarik bagi ratakan balik dia supaya tak menimbun. Jadi nak sembah Tuhan yang begitu, Tuhan api ni, susah, payah, rasa terbeban. Tuan-tuan tengoklah mana-mana agama pun kan, yang kita tengok kadang-kadang dekat Facebook dan sebagainya, agama orang lain macam ni, ritual dia sangat menyusahkan dan kadang-kadang menggelikan. Begitu tuan-tuan. Jadi Salman ni bila dia nampak, dia terpegun. Bila dia terpegun, dia duduk dan kekal di situ. Kata Salman, aku akan balik sampailah matahari tenggelam. Dia tak pergi pun ladang yang ayah dia suruh uruskan. Dia pergi leka duduk di situ sebab dia adalah seorang remaja. Salman Al-Farisi ni, dia duduk, dia tengok dan dia pergi masuk dan bertanya. Dan bila dia masuk dan bertanya, dia tanya kepada salah seorang yang berada di dalam rumah ibadat itu. Dia kata, ini agama apa? Kata, ini agama apa dan berasal daripada mana? Ini adalah agama yang mana agama ini asalnya daripada Syam. Agama ini berasal daripada Syam. Syam, kalau tuan-tuan tahu, dia merupakan satu gabungan lah. Gabungan antara Palestin, Lebanon, Jordan dan juga Syria pada ketika itu. Satu kelompok tu kita panggil Syam. Ianya berasal daripada Syam. Dan Salman Al-Farisi ni merasakan ketenangan pada agama tersebut. Dan dia pun duduk di situ sampai matahari tenggelam. Dia tengok dan dia minat. Dia masuk dan dia tanya agama tersebut. Sampailah waktu malam, matahari nak tenggelam, dia balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, ayah kepada Salman ni tanya, macam mana hari ni bisnes? Kita punya ladang ada okey ke kan? Tanaman tenggelam ke, banjir ke, macam mana perniagaan kita? Maka Salman Al-Farisi jawab kepada ayah dia, hari ni aku tak pergi pun. Hari ni aku tak pergi pun. Aku pergi ke satu tempat ibadah di mana, wahai ayah, aku melihat cara ibadah orang itu jauh lebih baik dan lebih tenang daripada agama kita. Ayah kepada Salman Al-Farisi ni pun mengamuk. Melompat di mana anak dia yang menjadi kebanggaan dia untuk mewarisi dia, tiba-tiba ada rasa minat dengan agama lain. Maka ayah dia ambil dia, bawa ke dalam bilik dan ikat kaki dia. Ikat kaki ni maksudnya bukanlah tak boleh bergerak tuan-tuan, maksudnya bolehlah bangun, berjalan, tapi hanya duduk di dalam bilik saja. Ayah kepada Salman Al-Farisi ni. Dan Salman pada ketika itu menulis satu surat untuk diberikan kepada wakil padri tadi. Habis dia tulis surat, dia bagi kepada ialah orang kaya tuan-tuan, bibi ke, orang gaji ke, nak pergi pasar ke, dia pesan hantarkan surat ni kepada sekian. Maka pekerja tu yang tak ambil tahu pun isi kandungan surat tersebut, dia pun bagi kepada padri tersebut, rumah ibadah tersebut, yang mengamalkan saki-baki ajaran Nabi Isa ataupun ajaran Nabi Ibrahim pada ketika itulah. Dibaca surat tu, Salman Al-Farisi minta, dia kata, kalaulah ada rombongan daripada Syam datang ke Farsi ini, bagi tahu aku, sebab aku nak tompang dia ikut balik ke Syam. Tuan-tuan nampak? Sebab tadi dia dah berkenan dengan agama tadi, agama yang baru. Dia tahu agama tersebut berasal daripada Syam. Dia hantar surat kepada rumah ibadah tadi, cakap dengan dia, kalau ada rombongan daripada Syam, bagi tahu kepada aku supaya aku nak tompang pergi ke Syam. Tuan-tuan,
ditakdirkan pada tahun tersebut ada rombongan Syam datang berniaga. Biasalah tuan-tuan, berniaga, bawa balik barang dagangan daripada Parsi, pulang semula ke Syam. Dan Salman Al-Farisi ambil keputusan untuk tinggalkan ahli keluarga dia. Tuan-tuan, anak orang kaya ambil keputusan tinggalkan kekayaan yang mana dia akan mewarisi daripada ayah dia. Ni susah tuan-tuan, susah untuk kita sendiri pun susah nak buat. Kemudian Salman Al-Farisi ditompang rombongan tersebut sampailah ke Syam. Tuan-tuan, tompang saja, aku nak ikut kamu dalam rombongan kamu ini, aku nak tompang sampai ke Syam. Dan apabila sampai di Syam, Salman tanya, dekat sini siapakah orang agama yang paling baik? Maka orang pun tunjuk di sekian-sekian tempat. Dia pergi ke situ, bagi tahu, aku datang daripada Parsi, aku datang nak khidmat di sini. Tuan-tuan, maksudnya apa? Khidmat di sini jadi siak ke, jadi ialah pekerja am ke kan? Tolong bersihkan toilet, tolong sapu-sapu sampah, tolong bentang sejadah, begitu. Dia nak duduk situ, dia nak menuntut ilmu daripada orang di situ. Sampailah satu keadaan tuan-tuan, dia berkhidmat dan dia terjumpa satu bilik rahsia. Bilik rahsia paderi tersebut. Mana bilik rahsia tersebut tersimpan banyak harta yang disedekahkan. Di setiap hari minggu, hujung minggu akan ada orang datang sedekah, dan untuk diberikan peruntukan tersebut kepada fakir miskin, orang yang susah. Jadi Salman Al-Farisi terjumpa bilik tersebut yang mana banyaknya harta dia sehingga memenuhkan 7 tempayan penuh dengan emas. Salman Al-Farisi kata, aku tahu bahawa paderi ini tak menyerahkan ataupun tak berikan sumbangan ini kepada orang yang selayaknya. Tuan-tuan, kepada orang yang selayaknya. Dia simpan untuk diri dia saja. Sampailah paderi itu, tuan-tuan, sakit dan nak nazak mati. Dan bila mati, orang nak uruskan jenazah dia. Salman Al-Farisi kata, dia ni orang jahat. Dia tidak memberikan peruntukan duit sumbangan yang orang berikan kepada jalan yang betul. Dia simpan buat harta dia sendiri. Tuan-tuan, dia simpan buat harta dia sendiri. Jadi orang-orang ni pun tanya, betul ke apa bukti yang kamu ada? Mai ikut kejar aku, pergi kat satu bilik. Dia pun pergi bawa dekat satu bilik tu, nampak yang banyak yang emas yang ditinggalkan oleh paderi tadi. Maka orang tidak menguruskan jenazah paderi tersebut dan diikat di tepi tiang. Biarkan macam tu saja, tuan-tuan. Jadi bila datang paderi yang baru, Salman Al-Farisi pun masih kekal berada di rumah ibadah tersebut, menuntut ilmu, buat kerja harian, tuan-tuan. Sapu sampah ke, merun ke, kan, bentang sejadah ke. Kemudian kalau ada kuliah, dia pun ikut beribadah dan ikut berpuasa. Tuan-tuan, zaman dahulu pernah ada berpuasa, bagi syariat mana puasa ni setiap Nabi membawa syariat puasa. Dia pun berpuasa sampailah dia tengok paderi yang ditinggalkan tadi memberikan peruntukan dan duit sumbangan kepada yang sepatutnya. Nampak paderi itu dalam keadaan baik. Dia berguru dengan paderi tersebut. Sampailah paderi tersebut akhirnya jatuh sakit dan nazak. Hebat, tuan-tuan. Dia belajar menuntut ilmu sampai mati, sampai tok guru tu mati. Kita belum sempat tok guru tu mati, pindah cari guru lain. Sebab boring lah dengan ustaz ni, kita tukarlah, tengok ustaz lain kan. Berpindah-pindah randa, tuan-tuan. Tapi Salman Al-Farisi, dia berguru sampai guru tu mati. Dia jumpa dengan guru tu, waktu-waktu nak dekat nazak, Salman tanya, siapa lagi yang bersama dengan kamu yang mengamalkan ajaran ini? Ada tak supaya aku dapat berguru? Maka guru yang kedua tadi bagi tahu ada, ianya berada di Mausil. Pergi kamu ke tempat yang bernama Mausil, di situ ada orang yang seperti aku yang mengamalkan ajaran yang masih lagi benar, yang tidak lagi diselewengkan. Maka Salman Al-Farisi pun pergi ke tempat tersebut, berguru dengan guru tersebut. Salman tanya,
Tuan-tuan, macam biasa, sampai guru itu mati, tuan-tuan nampak perjalanan Salman Al-Farisi untuk mencari Tuhan dia. Sampai pergi dekat guru tersebut, guru tu pun sampai di nazak, ada tak lagi guru yang seperti kamu yang mengajarkan ajaran yang benar? Ada. Ianya berada di Umuriyah, di satu kawasan daerah yang bernama Umuriyah. Pergi menuntut dengan guru tersebut, sampai satu keadaan guru itu pun sudah nazak. Kali ini ditanya dengan guru tersebut, ada lagi tak guru yang seperti kamu? Kata guru yang terakhir tersebut, tak ada dah lagi aku fikirkan mana-mana orang yang seperti aku dan juga seperti kawan-kawan aku yang sebelum ini. Selebihnya banyak yang telah menyelewengkan ajaran yang sebenar, ajaran Nabi Isa yang sebenar, dan hanya kami sahajalah saki baki yang tinggal yang mensyariatkan ajaran Nabi Isa yang sebenar. Maka paderi tadi tu dia pesan kepada Salman, wahai Salman, tidak ada lagi tempat yang kamu boleh beramal dengan ajaran yang benar. Akan tetapi wahai Salman, sudah akan tiba masanya dekat dengan kemunculan Nabi akhir zaman. Tuan-tuan, Nabi belum lagi berdakwah, belum lagi dilantik menjadi Rasul. Tuan-tuan nampak perjalanan dia. Maksudnya Nabi SAW belum lagi dilantik, belum lagi duduk dekat Gua Hira, belum terima wahyu lagi. Cerita ni cerita Salman Al-Farisi. Dia menuntut dengan ulama-ulama yang mengamalkan ajaran Nabi Isa yang benar melalui Taurat dan juga Injil. Masa daripada maklumat tersebutlah, maka guru ni tak bagi tahu yang ada nanti akan muncul seorang Nabi akhir zaman yang mana dia berasal daripada Mekah. Dia berasal daripada Mekah dan membawa ajaran yang sama seperti Nabi Ibrahim. Dia nanti akan berhijrah. Tuan-tuan, Nabi belum lantik jadi Rasul, tapi ulama paderi ini bagi tahu dia akan berhijrah. Dia daripada Mekah, dia akan berhijrah ke satu negeri yang penuh dengan kurma. Satu negeri yang penuh dengan kurma. Negeri yang penuh dengan kurma mana tuan? Madinah lah, Yathrib pada ketika itu. Satu negeri yang penuh dengan kurma. Dia akan hijrah ke situ. Kamu akan lihat tanda-tanda dia sebagai seorang Nabi. Dia tidak mengambil sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dia tak ambil sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dan dia mempunyai tanda nubuwah, tanda kenabian dia di belakang bahu dia, dekat dengan sebelah kanan. Ada daging lebih yang ada bulu sikit, tanda kenabian pada Nabi SAW. Wahai Salman, pergilah ke situ. Pergi ke Mekah, ke Arab. Kata paderi tersebut. Paderi itu pun wafat. Dan satu hari ada rombongan Arab yang datang, dan Salman Al-Farisi macam biasa tuan-tuan, dia pun nak tumpang rombongan tersebut. Tuan-tuan nampak perjalanan dia, satu guru kepada satu guru. Kita tak dinyatakan berapa tahun Salman duduk berguru di situ. Habis satu guru, jumpa guru kedua, sampai jumpa guru ketiga. Habis guru ketiga dah tak ada dah lagi dah Salman yang mengajarkan ajaran yang benar. Tapi wahai Salman, ini dah sampai masanya Nabi akhir zaman akan muncul. Dia ni orang Mekah. Dia akan berhijrah ke satu negeri yang mana negeri itu penuh dengan kurma. Wahai Salman, pergi sana. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi pun menyiapkan kelengkapan dia, menunggu rombongan daripada Arab untuk tumpang balik menuju ke Mekah. Tuan-tuan, sampai rombongan tersebut, dia pun bawa. Dia kata, aku nak tumpang. Dekat sini ada kambing, ada lembu. Hadiah buat kamu, upah sebab bagi aku tumpang kamu balik ke Mekah. Tuan-tuan, sampai tengah perjalanan, ini cerita orang Arab, degilnya orang Arab, jahatnya orang Arab. Jahatnya orang Arab. Yang macam hari ni kita dapat berita orang Palestin yang mengamuk dekat hotel, kan? Lepas tu kita kata apa? Inilah pergi bawa balik masuk orang Palestin. Dia datang Malaysia tak bersyukur, duduk dalam hotel, pergi pecahkan apa semua perhiasan dekat hotel tu. Bawa lah lagi. Ada pula yang kata dah lepas ni nak makan balik, tak nak boykot.
tak nak boykot kan, geram dengan seorang dua Palestin yang macam tu, kita berkata tak apa, lepas ni makan puas-puas daripada boykot kan, dah tolong dia tak reti nak bersyukur. Itu biasalah ayat-ayat kita. Tuan-tuan, benda itu adalah lumrah. Kalau kita nak cakap Palestin, orang Palestin macam tu, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, kesemuanya ada yang baik dan ada yang jahat. Tak ada satu bangsa pun yang sempurna. Kalau satu bangsa, seorang dua Melayu yang buat jahat, kita nak kutuk ke? Inilah orang Melayu. Inilah habis kita bagi, tak payah bagi peruntukan ke apa, subsidi ke apa ni. Ini bangsa yang tak reti bersyukur. Tuan-tuan, kita tertipu dengan satu dua orang sikap. Bagaimana dengan orang Palestin yang baik, yang mana mereka ini dizalimi, yang dibunuh, dibakar hidup-hidup. Tuan-tuan, yang mana hari ini baru daftarkan sijil kelahiran, esok daftar sijil kematian, hanya kerana satu nila rosak susu sebelanga. Jadi kita pun dengar macam tu, kita pun dah berpaling tadah daripada niat asal kita, tuan-tuan. Bila kita dengar dia tak hairan lah. Kita kata apa? Biasalah. Ada orang jahat, ada Arab jahat. Mana-mana bangsa, Eropah ke, Arab ke, Cina ke, Asia ke, India ke, Kadazan ke, semua ada yang baik dan ada yang kurang baik. Tidak semuanya seluruh bangsa tersebut sempurna. Tak ada satu orang pun yang jahat langsung lah. Samalah, termasuklah Yahudi sekalipun. Ada Yahudi yang baik, ada Yahudi yang jahat. Sama seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi yang mana dia ni berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati syahid. Tuan-tuan, kita tak boleh pukul rata. Hanya semata-mata sebenarnya dia dah lama boykot, dia geram kan. Dia geram. Ini point aku lah ni untuk nak tak nak boykot kan. Gitu tuan-tuan. Jadi bila Salman Al-Farisi ni sampai dekat satu kawasan, orang Arab ni bawa, jahatnya orang Arab ni, sampai satu tempat nama Wadi Qura, dekat situ dijualnya Salman ni. Kawan tu remaja lagi. Okey, jom bawa. Sampai tengah jalan, sampai ke tempat satu Wadi Qura, dia pergi jual Salman Al-Farisi ni dekat satu bangsa yang paling teruk dengan Yahudi. Dia jualnya Salman Al-Farisi ni dengan Yahudi. Yahudi ni pun beli. Yahudi pembeli Salman Al-Farisi ni. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah tentukan satu-satu benda tu yang kita tak suka, tapi sebenarnya kebaikan untuk kita. Sebab apa saya kata kebaikan ni? Tuan-tuan tengok, dia dijual oleh seorang Yahudi, dibeli oleh seorang Yahudi, dan Yahudi itu berasal daripada Madinah. Tuan-tuan nampak tak? Allah nak aturkan perjalanan Salman Al-Farisi ni untuk mencari kebenaran. Dia jual, Salman dalam hati dia kata, habislah, full stop, pencen dah aku nak cari kebenaran, nak mengaji ke apa ke, dah sampai sini. Aku dah jadi hamba, aku duduk dengan bos aku yang Yahudi, habis akan dikerahkan aku. Habis. Penamatlah untuk kali ini. Bahawa sesungguhnya Salman Al-Farisi pun tak tahu yang Allah nak tentukan kebaikan untuk dia. Sebab tu saya kata, kalau boleh jadi benda yang kita tak suka adalah merupakan perkara kebaikan untuk diri kita. Dan Yahudi itu membeli, dia bawa balik ke Yathrib, Madinah pada ketika Nabi tak ada lagi. Nabi kat Mekah lagi, belum lagi menjadi Rasul. Sampai dekat Yathrib, Salman Al-Farisi ni dia pun tengok kiri kanan. Dia tengok kiri kanan banyak pokok kurma. Dia teringat pesan guru dia yang terakhir, Rasul akhir zaman ini dia akan hijrah ke satu negeri yang banyaknya kurma. Bila dia tengok kiri kanan, ialah kita lah tuan-tuan kan. Kita kata negeri ini ikut yang Nabi akhir zaman ni akan datang. Macam kita kan, kawan kita kata jalan terus, nanti nampak ada kedai, rumah-rumah kedai banyak lansir, itulah nilai 3. Contoh tengok kedai luar-luar bergantung lansir, itulah tanda dah sampai nilai 3.
Begitulah Salman Al-Farisi. Dia tengok kiri kanan, dia tengok ada banyak pokok kurma. Dia kata mungkin inilah negeri yang disebutkan tempat akan hijrahnya Rasul akhir zaman. Tuan-tuan, Salman pun duduk di negeri tersebut. Di negeri tersebut bekerja bersama dengan tuan dia. Sampailah satu keadaan di mana dia sedang bekerja. Kata Salman Al-Farisi, dia cerita balik kepada Nabi SAW dengan sahabat, sampailah satu keadaan aku terdengar perbualan tuan aku dengan sepupu dia, dengan saudara dia. Aku terdengar perbualan bahawa Rasul akhir zaman, seorang lelaki daripada Mekah yang mengaku dia sebagai seorang Nabi, dan aku mendengar berita tersebut tapi aku tidak mempedulikan. Sebab aku sibuk dengan kerja-kerja dan aku tak ambil pot pun. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Salman Al-Farisi dalam dia kerja sebagai hamba tu, pagi, petang, siang, malam, dia dengar dah tersebar berita seorang lelaki yang mengaku sebagai seorang Rasul daripada Mekah. Dia dengar berita tersebut, tapi aku terlalu sibuk dengan pekerjaan aku sehingga aku tidak mengambil kisah dengan berita tersebut. Sampailah satu keadaan di mana datang seorang lelaki berjumpa dengan tuan aku, bagi tahu celakalah orang Aus dan Khazraj. Akan datang seorang lelaki daripada Mekah yang mengaku sebagai Rasul, nak datang ke tempat kita, dan dia sekarang sudah sampai di Quba. Tuan-tuan, ketika Salman Al-Farisi sedang memanjat pokok, kata Salman, aku dengar perbualan mereka. Aku seperti nak gugur terjatuh daripada pokok. Menggigil, menggeletar tangan aku apabila aku mendengar berita tersebut. Tuan-tuan, bayangkan betapa lamanya Salman Al-Farisi menunggu saat ketika itu. Dia tak kenal pun Muhammad ke apa, tak kenal. Dia tahu nanti akan ada ajaran yang benar datang daripada seorang lelaki sekian yang akan sebarkan. Dia tak tahu pun Muhammad ke apa ke, sahabat Abu Bakar, Umar ke, tak ada. Dia tak kenal. Maka pada ketika itulah Salman Al-Farisi bertanya kepada lelaki yang berborak dengan tuan dia. Dia tanya apa? Dia tanya, apa benar perkataan kamu ada seorang lelaki yang mengaku dia sebagai Rasul? Dia adalah utusan Tuhan dia. Tuan dia ni dengar bila Salman cakap macam tu, dia pergi tampar Salman Al-Farisi. Terbalik Salman ni, dia kata, kau tak payah masuk campur, pergi buat kerja kau. Maka Salman Al-Farisi pun dia tersenyum tuan-tuan. Dia pun menyiapkan beberapa kurma yang baik. Dia kutip kurma yang baik-baik semua, bungkuskan. Dia pergi menuju ke Quba. Nabi SAW sudah sampai di Quba. Sampai di Quba, Salman Al-Farisi jumpa dengan rombongan tersebut. Dia tanya, yang mana satu lelaki yang mengaku jadi Rasul? Tuan-tuan, jadi orang pun tunjuk, yang ni. Maka Salman Al-Farisi pada ketika itu bertentang mata dengan satu susuk tubuh yang lama dah dia tunggu. Macam mana perasaan dia pada ketika itu? Samalah macam kita tuan-tuan. Kita tunggu Nabi SAW. Kita tak jumpa Nabi, tapi kita teringin nak berjumpa. Kita dengar sirah, kita dengar kisah Nabi, kita ke tak ada teringin tuan-tuan? Ada teringin tak? Ada dalam hati kita. Macam mana rupa Nabi ni, macam mana berbual. Kita hanya dengar kisah-kisahnya sahaja. Begitulah perasaan yang dialami oleh Salman Al-Farisi. Dia dah dengar lama kisah, lama dia pendam sampai menjadi seorang hamba. Dia berjumpa dengan Nabi SAW, dan pada ketika itulah dia bagi bungkusan kurma tersebut. Dia bagi bungkusan kurma. Dia kata, wahai Muhammad, ini adalah sedekah untuk kamu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia nak test Nabi SAW. Guru dia kata apa? Rasul akhir zaman dia tak akan makan sedekah, tapi dia terima hadiah. Maka dia bagi, wahai Muhammad, ini adalah sedekah buat kamu. Nabi pun ambil, Nabi agihkan dekat sahabat-sahabat yang lain yang berada dekat situ. Dan Nabi tak jamah pun satu biji kurma daripada situ. Dan pada keesokan harinya, Salman Al-Farisi bawa lagi kurma. Dia kata, ya Rasulullah, okey, ini adalah hadiah buat kamu. Nabi pun ambil, Nabi bagi kepada sahabat yang lain.
Dan baru yang terakhir tu Nabi makan. Nampak tuan-tuan Nabi? Saya cerita ringkas itu. Nampak tak Nabi? Ni hadiah untuk kamu. Ceritanya simple je. Ini hadiah, Nabi ambil, Nabi bagi, Nabi yang terakhir. Kalau kita orang bagi hadiah kat kita, then now open dulu. Kan? Saya lah yang makan dulu. Kita dah jamah dulu, kan? Baru kita bagi kawan kita. Dah kenyang, dah terbelahak, kan? Baru bagi, ni jamah lah. Kek pun dah nampak, dah kesan potong. Tak nampak pun kek datang tadi. Oh, tadi baru sampai. Kita yang dah sisa baru, bukanlah sisa tuan-tuan, yang dah kita jamah baru kita bagi. Nabi, hadiah kepada Nabi ambil, Nabi bagi sahabat yang lain. Rasa baru yang terakhir Nabi yang makan. Tu susah tu tuan-tuan nak buat tu. Kalau kita dapat duduk makan dekat dom, kan, jamuan tray tu, kan, kalau bahagian kambing kat ujung sana, kawan lain tak duduk, kita pusing dulu dom tu biar dia depan kita, kan. Kita duduk dah kat meja tu, dom tu kita pusing dulu. Kawan tak sampai lagi, itu kira terhormat lagi lah tuan-tuan. Dia tak buat depan orang. Dia asing dulu. Yang terbaik tu untuk diri kita. Beza sangat tuan-tuan, beza. Kita tak boleh contoh banyak, contoh sedikit. Kadang-kadang geram tengok jamuan, kan. Tengok jamuan, dia rasa tak cukup ni, padahal memang berlebih. Dia dulu pergi dulu, kan. Orang tengah doa lagi, tengah ni, tak apa, nanti dah sampai dulu, dapat dulu, kan. Bukan nak berebut. Dia pun ambil bahagian dia tuan-tuan. Kena latih lah lawan tuan-tuan. Lawan benda tu. Adalah bahagian kita orang sedia, kan. Kemudian Salman Al-Farisi pun bagi Nabi pun ambil. Dia dah tengok dah tanda kenabian. Dan dia menunggu satu lagi tanda, yang mana di belakang Nabi SAW ada tanda kenabian di belakang bahu Nabi SAW. Nabi tahu tuan-tuan, Nabi SAW tahu. Bukan Nabi ni orang yang tak tahu, tak terfikir ke apa. Kenapa hari ni semalam cakap sedekah, hari ni cerita hadiah. Nabi dah tahu dah. Nabi tahu, Nabi memerhati Salman, dan Salman pun memerhati Nabi. Dan bila Salman Al-Farisi lalu di belakang Nabi SAW, Nabi SAW saja melondehkan sedikit bahagian bahunya untuk menunjukkan kepada Salman yang yang tanda kenabian berada di bahagian bahu kanan Nabi SAW. Dan bila Salman Al-Farisi nampak tanda tersebut, tuan-tuan, Salman Al-Farisi tak boleh menahan rasa gembira, sedih di dalam hati dia, yang dia dah jumpa dah orang yang akan memimpin dia kepada Tuhan yang sebenar. Dia tak boleh tahan, maka dia terus peluk Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi SAW membiarkan Salman Al-Farisi memeluknya. Kemudian sahabat yang lain pun pelik, kenapa ni, apa yang berlaku ni? Maka Salman Al-Farisi pun cerita tuan-tuan daripada awal tu. Macam saya cerita kat tuan-tuan ni, Salman Al-Farisi cerita balik kepada sahabat, aku sebenarnya begini daripada Farsi. Ayah aku ni pun merupakan orang agama yang menghidupkan api. Aku ditugaskan, aku jumpa satu tempat, tengok ibadah dia lebih baik, dia ajar aku. Guru pertama, guru kedua, guru ketiga, sampai kepada guru yang ketiga dah tak ada dah orang lain dah. Tapi dia pesan dekat aku, akan datang Rasul akhir zaman, dia akan hijrah dan tinggal di satu tempat yang banyak kurma. Aku pun nak pergi ke sana. Sampai kena Arab, nak tompang rombongan daripada Arab, kena scam lah, kena jual, kan. Aku dah putus rasa dah. Rupanya Allah menetapkan sesuatu kebaikan kepada aku dalam keadaan aku tak suka benda tu. Aku tak suka mana tuan-tuan, dia nak pergi tiba-tiba kena jadi hamba. Habislah program. Tuan-tuan nak pergi jalan-jalan rombongan, tiba-tiba kena scam dengan lanun ke, kan, naik boat, kan, pergi Langkawi ke apa ke, kena scam. Habislah menangis tak balik, handphone kena rampas apa semua, habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menentukan, nak melorongkan Salman Al-Farisi ni sampai ke tempat Nabi hijrah. Dibeli oleh seorang lelaki Yahudi, yang mana Yahudi itu berasal daripada Madinah. Bawa balik ke Madinah. Dia pun sampai ke Madinah, dia ceritalah kepada Nabi SAW. Aku pun tunggu sampailah satu keadaan aku dengar yang kamu nak datang ke Madinah.
Dia dah dapat dah bayangan tersebut, dan sekarang akhirnya aku bertemu dengan kamu. Akhirnya Salman Al-Farisi pun bersama dengan Nabi SAW menjadi sahabat kanan, dan Salman Al-Farisi merupakan sahabat yang mana dialah yang mencadangkan kepada Nabi SAW untuk buat parit gergasi. Nabi nak berhadapan dengan puluh ribu tentera yang sangat banyak, kan? Macam mana nak berhadapan ni? Tentera yang datang nak serang kita tu, penduduk Madinah pun tak seramai tu. Maka Salman Al-Farisi mencadangkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami dulu dekat Parsi, kalau berhadapan dengan tentera yang besar, kami buat parit." Nabi ambil idea ni. Sebab itulah Quraisy Mekah, Abu Sufyan datang terkejut, dia tengok, ini apa benda ni? Kan? Nak serang pun tak boleh serang. Duduk kemah kat situ berminggu-minggu, kan? Berminggu-minggu sampai bekalan pun dah habis dan sebagainya. Datang pertolongan daripada Allah, angin habis semua, terbang dan sebagainya. Begitu. Begitu kita tengok hari ini bagaimana Salman Al-Farisi, perjuangan dia mencari Tuhan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala memang betul-betul memimpin keadaan Salman Al-Farisi. Tuan-tuan, berjumpa pula dengan tok guru yang menipu, kan? Duduk dekat rumah ibadah, ambil kutipan tapi tak sumbangkan kepada orang yang sepatutnya, kan? Saya ada satu kisah lah masa kecil-kecil. Kalau tabung Jumaat tu, saya suka tengok budak-budak, kan, suka tengok apa ni, orang kira duit sumbangan. Ni bukan dekat sini, tuan-tuan, ni masa saya kecil, saya duduk Kelang. Saya pun suka tengok. Ada seorang, ni bukan mengumpat lah, tuan-tuan pun tak kenal orang tu, kan, jadi tak kira mengumpat lah, dia cerita iktibar. Dia kira-kira, dia selit kat bawah kaki dia. Yang diselit dekat bawah kaki dia, duit warna merah, kan? Dia kira-kira, tidur sok ni. Saya nampak. Saya bagi tahu dengan ayah saya. Ya, tadi dalam kereta lah sampai rumah, kan. Oji nampak ada pakcik tu sikit-sikit terselak, sikit-sikit tongkat dia punya ni, kan. Dia kata dia letak duit kat bawah tu, ya. Dan tu ayah saya, kenapa tak bagi tahu ayah tadi, kan? Pakcik yang mana? Saya pun dah tak kenal lah pakcik tu mana, kan. Tapi begitulah nak dapat amanah. Seorang yang duduk ialah cerita ni, seorang yang alim duduk di dalam rumah ibadah, dapat kutipan sumbangan tapi tak disalurkan kepada orang yang sepatutnya, sampai memenuhi 7 tempayan emas. Dah mati baru orang tahu. Oh, begini, tuan-tuan. Kita ambil tu, ialah yang itu rumah ibadah mereka. Kita pun, masjid kita pun kena ambil iktibar benda yang sama, pedoman. Bukan semua orang boleh diuji dengan duit. Tuan-tuan, lagi duit itulah duit orang bagi dalam tabungan. Siapa tahu, kan? Siapa tahu? Tak ada orang pun yang tahu kalau kita ambil, kan, dalam segenggam duit sehelai yang kita ambil, kan, tak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu. Maka nak makan duit tu, tuan-tuan, kita dah 60-70 tahun. Berapa lama, tuan-tuan? Takkanlah kerana RM50, RM60 tu kita nak menanggung selepas daripada kematian kita. Wallahu alam, tuan-tuan. Sekadar itu dulu, insya-Allah. Selesai sahabat yang ke-13, sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Moga-moga asbab daripada kita membaca sirah para sahabat Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita juga bersama dengan para nabi dan juga sahabat Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu dah pandai lah.